berkaitan dengan Tauhid 3. Kita masih lagi dalam perbahasan berkaitan dengan Tauhid 3. Jadi sekali lagi kita sebut, ada yang membahagikan Tauhid itu kepada Rububiyah, Uluhiyah dan Asma' wa Sifat. Pembahagian dalam ilmu Tauhid ni tak ada masalah secara mabda'nya, secara asasnya tidak ada masalah. Seperti mana kita membahagikan dalam sifat 20 misalnya, ada sifat yang dipanggil nafsiyah, ada sifat yang dipanggil salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. 4 pembahagian. Jadi pembahagian berlaku dalam ilmu bagi menyusun ilmu tersebut. Sebab itu kita kata, dan ini yang dijawab oleh guru kami dalam ilmu Tauhid ni, Syekh Muhammad Darwish Al-Yamani, bahawasanya segi pembahagian itu ataupun segi mabda'nya tidak ada masalah kalau sekadar pembahagian. Tetapi natijah ataupun masalah yang dibina atas mabda'nya, masalah yang dibina atas mabda' ini ataupun natijah daripadanya adalah perkara yang bermasalah. Sebenarnya kalau ingin dilancarkan kritikan, boleh kita sebut bahkan pembahagian Tauhid itu kepada 3 itu sendiri bermasalah. Pembahagian itu sendiri bermasalah. Dari segi apa? Dari segi bahawasanya mengasingkan antara satu tauhid dengan tauhid yang lain, dengan erti kata boleh berlaku satu orang dalam bab tertentu dia muwahhid, dalam bab yang lain dia musyrik. Kalau pembahagian yang dibuat tadi itu salbiyah, ma'nawiyah, ma'ani dan juga nafsiyah, tauhidnya satu orang itu dia mesti beriman dengan semua sifat ni. Dia tak ada istilah kalau satu orang itu beriman dengan sifat nafsiyah sahaja, tapi dia tak beriman dengan sifat ma'nawiyah misalnya, ataupun salbiyah misalnya, maka orang ini dia separuh perkara tauhid muwahhid, separuh lagi tidak muwahhid. Dia tak berlaku macam tu. Kalau gagal salah satu daripada 20 sifat ini, maka dia bukan Islam. Faham? Dia bukan Islam. Tidak ada istilah seperti mana dalam Tauhid 3 orang-orang kafir musyrik, dia dalam bab rububiyah beriman dengan Allah, dia tidak berkumpul. Iman dengan kufur ni mana boleh berkumpul? Kalau orang tu mukmin, dia bukan kafir. Kalau dia kafir, dia bukan mukmin. Tak ada istilah dia beriman dalam perkara ini. Kalau dalam rukun iman misalnya, kalau seseorang itu mengkafurkan salah satu daripada 6, maka dia kafir. Itu asas kritikan ulama terhadap Tauhid 3 ni. Dan daripada segi sejarahnya, orang yang mengisbatkan pembahagian ini di dalam kitabnya bukan sekadar isbatkan, tetapi membuat natijah-natijah dan furu' bagi Tauhid 3 ini adalah Syekh Ibn Taymiyah, yang menyebut secara sarih dan membahaskannya dengan panjang lebar beliau. Dan beliau ini pula telah menakalkan perkara ini daripada orang yang sebelumnya,
seperti daripada Ibnu Battah Al-Akburi. Ibnu Battah Al-Akburi. Ini nama-nama ni perlu dikenali. Dipanggil nama-nama mereka yang merupakan tokoh-tokoh dalam tashbih dan juga tajsim. Antaranya yang diangkat, disebut selalu ini Ibnu Battah Al-Akburi dalam kitab beliau Al-Ibana an Syari'atil Firqatil Najiyah, dan juga Ibnu Mandah dalam kitabnya Tauhid. Al-Ibana an Syari'atil Firqatin Najiyah. Sekali lagi kita tegaskan bahawasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari apakah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang kita ingkari itu memisah-misahkannya, menganggap bahawasanya tiga entiti ni adalah perkara yang berbeza-beza. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan anna tauhidar rububiyah huwa tauhidul uluhiyah wa huwa tauhidul asma was sifat. Dia bukan tiga entiti yang berbeza-beza. Apa dia? Ayat dia, anna tauhidal ar-rububiyah huwa tauhidul uluhiyah wa huwa tauhidul asma was sifat. Tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah dan dia adalah tauhid asma wa sifat. Alasannya seperti yang saya sebutkan sebelum ni. Kenapa? Kerana seseorang itu hanya dipanggil, jam pun dah tak ada. Oh, ada. Okay. Ya Latif. Kerana apa? Seseorang itu tidak dipanggil muwahhid, melainkan apabila dia beriktikad hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, memberi manfaat, memberi mudarat, dan dia memusatkan kepada Allah segala ibadahnya, dan beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kritikan terhadap tauhid tiga ni adalah mentaksimkan tauhid itu sendiri. Bagi kita, anna tauhida la yanqasim. Faham? Apa dia? Anna tauhida la yanqasim. Tauhid ni tidak terpisah-pisah, tidak terbeza-beza. Jadi macam contohnya, kita ulang balik, mereka mengatakan orang musyrikin ni dia ada tauhid rububiyah. Dia ada. Itu pun sebenarnya masalah juga, mengisbatkan orang musyrikin ni ada tauhid rububiyah. Itu pun dah masalah. Masalah apa? Masalah mengisbatkan mereka itu dalam bab rububiyah betul. Sebenarnya orang musyrikin ni dalam bab rububiyah pun tak betul. Apatah lagi dalam bab uluhiyah. Mereka juga beriktikad ada selain Allah mempunyai kuasa mutlak mentadbir, iaitu pahala. Orang musyrikin ni dia punya masalah, dia bukan hanya sembah selain Allah, dia juga bermasalah mengisbatkan ada tasarruf, kuasa tasarruf ni pada selain daripada Allah. Jadi rububiyah pun tak ada. Faham? Ini akan dikritik, tafsiran-tafsiran mereka terhadap rububiyah, uluhiyah dan seumpamanya. Ini bab ni penting ni. Kalau tak, kita pun terikut sekali. Sebab nampak taksim ni cantik. Sekali imbas, taksim itu hanya masalah silibus je, masalah pembelajaran je. Biasalah taksim ni. Kita pun tak ada masalah. Tetapi tidak. Tidak. Kalau dia hanya sekadar itu
tidaklah terlalu besar sehingga ditulis buku mengkritiknya. Okey? Sekali lagi kita sebutkan bahawasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari tentang perkara-perkara ini, tetapi masalahnya mengasing-asingkan. Bagi kita tidak ada pengasingan terhadapnya. Okey. Persoalannya, mengapa begitu sekali diambil berat pelajaran Tauhid 3 ni dalam silibus sebahagian aliran? Kenapa ni dipelajari secara khas? Sebab apa? Sebab ini yang ditahzirkan oleh ulama. Natijah yang ingin diambil daripada konsep ni, natijah yang nak diambil daripada konsep ini, iaitu dalam masalah, misalnya masalah tawassul. Tulis masalah tawassul, misalnya masalah istighasah, misalnya masalah tabarruk, misalnya. Lalu dijadikan konsep tadi itu sebagai laluan untuk mengkafirkan orang Islam dengan mengatakan orang-orang Islam ni, orang-orang yang mendakwa Islam, dia tak kata orang Islam, orang-orang yang mendakwa Islam dalam bab, kalau tanya siapa cipta langit, Allah. Siapa cipta bumi, Allah. Tapi bila berdoa dengan selain daripada Allah. Tawassul. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tak boleh ni, syirik, kufur. Wa bi ahli badri, dengan ahli badar. Ini adalah apa? Ini adalah kufur. Jadi kalau kita hujahkan kepada mereka, mereka ni kan kata Allah, Tuhan mereka Allah, maka mereka akan kata betul, mereka kata Tuhan Allah. Sama macam orang musyrik. Kalau ditanya siapa cipta langit bumi, Allah. Tetapi dalam bab meminta selain Allah. Jadi mereka menjadikan bertawassul itu adalah perbuatan meminta selain daripada Allah. Faham tawassul benda apa? Tawassul ni, ya Allah, dengan jah ataupun kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisimu, maka terimalah doa. Itu dia panggil tawassul. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi Muhammad. Jadi orang ini dikatakan apa? Orang ini dia ada masalah dalam tauhid dia. Dalam bab tauhid rububiyah tak ada masalah. Tetapi dalam bab tauhid uluhiyah ada masalah. Dan kita akan isbatkan bahawasanya tidaklah dipanggil tauhid rububiyah, melainkan dalam diri orang tu perlu ada uluhiyah. Dia tak ada asing. Jadi pengasingan itu, kalau orang itu dia sekadar belajar sekolah rendah aja, dia tidak terlalu tama'un, dia memang tak bawa kepada ekstrim. Tapi orang yang begitu berkecimpung dengan perkara ini, kita akan tengok atas lidah dia ni, orang kafir ni ringan je. Orang jadi kafir ni atas lidah dia. Orang jadi kufur, syirik, atas lidah dia ni semudah makan kacang. Kacang pun susah. Faham? Inilah perkara yang ditakuti oleh ulama dan diberi amaran tentangnya. Dan ini bukan teori. Ini bukan teori mengandaikan benda ni bakal berlaku dan seumpamanya, bahkan telah berlaku. Sebab itu sebahagian mereka ini telah mengkufurkan kufur Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah. Mungkin kamu sebab duduk dalam madrasah tak pernah tengok orang yang macam ni. Tapi kalau duduk luar, mungkin orang Malaysia kurang lah. Kalau pergi Arab, mereka dah ada sifat Arab kan, hamasah tinggi. So kalau dia beriktikad satu perkara, maka dia punya hamasah lebih-lebih lagi. Macam saya pernah sebut sebelum ni, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah ni adalah suatu laqab yang mereka merujuk kepada orang sesat.
Bila ditanya antas sufi, kalau dalam muhawarah kita itu adalah pujian. Oh, dia ni sufi lah, maknanya puji lah. Sufi jaga makan ke, jaga cakap ke, pakaian ke. Tetapi kalau di sana luar, Yaman ke mana, itu adalah laqab bagi apa? Bagi cercaan, zam. Dia nak kutuk kita, faham? Sufi ni maknanya golongan sesat. Mungkin ada yang berhujah, kami tak. Kamu tak, alhamdulillah. Kita cakap orang yang buat tu, faham? Kalau kamu tak buat, alhamdulillah. Tetapi itulah dipanggil fenomena yang berlaku, sehingga perlu ditulis pula buku untuk bara'ah, membela Asy'ariyah sebagai dia adalah i'tiqad ataupun mazhab mu'zam a'immah, majoriti ulama Islam, bukan orang awam. Ulama ada masuk sekali. Jadi kamu nak kata ulama ni apa, kafir ke apa? Okey, boleh kita dapati perkara ini dalam sebahagian tulisan fatwa yang mempunyai kecenderungan terhadap perkara ini. Kalau mereka tak kufurkan pun, mereka akan melancarkan tuduhan bid'ah, sesat, batil. Dan kalau perkara ini dibawa kepada situasi lebih ekstrim, maka bawa kepada kafir, bawa kepada harus untuk mengangkat senjata. Faham? Untuk mengangkat senjata, membunuh orang Islam yang pernah kita sebut sebelum ni. Oleh kerana orang Islam ni adalah murtad, murtad, maka orang murtad lebih dahulu dibunuh daripada orang yang sedia kafir. Bila kita kata pergilah serang Israel tu, ini ada orang murtad ni. Orang murtad ni lebih utama disembelih berbanding orang yang memang lahir-lahir kafir. Dan benda tu adalah berlaku, bukan teori. Berlaku pada masa kini, berlaku pada zaman dahulu, dan dia telah berlaku. Okey. Jadi lancar sahaja melancarkan perkataan kufur, syirik, bidah, dhalal kepada orang Islam. Jadi akan dibuktikan bahawasanya kenyataan bahawasanya orang musyrik ini ada tauhid rububiyah ni tak betul. Dia adalah salah hanya berpunca dalam tafsiran apakah yang dimaksudkan rububiyah, ataupun apakah yang dimaksudkan tauhid rububiyah, uluhiyah dan seumpamanya. Kita akan buktikan bahawasanya banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan secara jelas orang-orang Arab jahiliyah ni, dia telah mensyirikkan Allah dengan Tuhan yang banyak, dan dalam masa yang sama dia tak beriman pun Allah, dia tak kenal pun Allah. Dia tak kenal pun Allah. Antara ayatnya qulidullaha, bukan, qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ar-Rahman tu siapa? Mereka meleceh-lecehkan Tuhan pun. Dia tak ada istilah menta'zimkan Tuhan dalam diri orang musyrik, sehingga layak mereka itu dipanggil ada tauhid, ada tauhid rububiyah. Itu mukadimah tu untuk kita faham perkara ni. Allah, maka dibawalah ayat-ayat Al-Quran dan kita akan bagi jawapan. Apa jawapan kita terhadap hujah yang selalu didendangkan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Tengok ni, Allah Ta'ala sendiri telah isbatkan bahawasanya orang-orang musyrik ni, kalaulah ditanya siapa cipta langit dan bumi, mereka kata Allah. Kata Allah. Mereka sebut Allah itu sebut dengan beriman ke, sebut dengan tak beriman, sebut dengan makna yang betul ke, sebut dengan makna yang tak betul. Faham tak? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik pun depan ni, atas lidah ni, nashhadu innaka
Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Jadi semata-mata perkataan itu bukan iman. Iman bukan perkataan, iman hati. Jadi iktiqad mereka tentang Allah itu adakah seperti yang mereka ucapkan atas lidah? Faham? Sehingga kita nak beristidlal perkara atas lidah mereka untuk mengisbatkan iman sebenar mereka. Sebab dalam masa yang sama Allah Ta'ala telah menafikan apa yang mereka sebutkan di atas lidah tersebut. Okey. Jadi kita tengok ada beberapa bahasan ni. Okey, ambil masa sikit. Allahu Akbar. Jadi kita nak kita teruslah pergi kepada bagaimana dia kalau kita nak kritik pandangan ni, kita tak boleh kritik menggunakan teori kita. Ini perkara yang ulama kritik lah penulis buku Firaq. Contohnya Abdul Qahir Al-Baghdadi bila tulis kitab Firaq. Firaq ni kitab apa? Al-Milal wan Nihal, Al-Farqu bainal Firaq. Bila baca buku ni dipanggil buku yang menyenaraikan aliran-aliran sepanjang zaman dalam bab akidah. Maka antara perkara yang ulama bagi catatan bila baca buku ni, contohnya kita nak tahu apakah akidah Syiah. Ada tulis. Apakah ini sebahagian lah. Sebahagian perkara yang diisbatkan dan dinisbahkan dalam buku ini, buku-buku seperti ini, nisbah tu tak betul. Faham? Kadang-kadang nisbah tu berlebihan. Kumpulan tu memang sesat pun, tapi dia tak adalah sampai kata macam ni. Itu biasa berlaku. Sebab tu kalau betul-betul satu orang tu dia nak belajar bab, dia panggil bab firaq batilah. Kalau di Pakistan ni, lepas habis dauratul hadis, kalau belajar tu berminat, dia boleh masuk takhasus. Takhasus tu tak lama pun. Dia ambil masa sebulan 2 bulan lepas habis, dia buat kursus untuk mengenali al-firaq al-batilah. Firqah-firqah batilah ni mengenali akidah-akidah mereka dan memberi jawapan untuknya. Dipelajari. Contohnya khususnya yang besar Syiah, yang besarnya Syiah. Jadi cara belajar yang betul, terus ambil daripada sumber. Maksudnya baca buku Syiah. Bukan kita tahu akidah Syiah melalui tulisan ulama yang bukan Syiah yang berteori sendiri tanpa menakalkan dari sumber. So mungkin apa yang dinyatakan itu bukan seperti sebenarnya. Okey. Maka dalam buku ni Syekh Saifuddin dia telah membuat sedikit kritikan terhadap apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Baz. Ini terkenallah tokoh Saudiah. Jadi beliau ini ada buat ta'liq kepada matan akidah Tahawiyah. Dan dalam perkara merujuk kepada Tauhid 3 ni, maka ini sedikit kritikan terhadap apa yang beliau syarahkan. Jadi kita tengok ini daripada yang berpegang dengan Tauhid 3 sini, apa mereka tafsirkan Tauhid 3 ni. Ini bukan sebab bila kita tafsirkan sendiri nanti ada kata tengok sumber betul ke mereka i'tiqad macam tu. Faham? Sebab tu Syekh Saifuddin ada tulis kitab yang berjudul Al-Kashif As-Saghir. Faham? Kashif ni siapa yang minat lah. Bukan semua orang otak dia boleh pergi tu, sebab dia melibatkan ilmu kalam, ilmu falsafah. Ada orang dia pening, kan? Siapa yang dia ada kecenderungan terhadap tu, Kashif As-Saghir. Jadi kitab Kashif ni adalah sebuah kitab yang mendedahkan apa dia. Dia bukan kritik, dia dedahkannya. Apakah dia mu'taqad Al-Syekh Ibn Taymiyah misal, dengan membawa dari sumber prima, sumber asal, terus daripada kitab beliau. Bukan dakwi nisbah dak, daripada perkataan beliau itu sendiri. Bukan sebuah kitab.
kitab-kitab yang lain yang mana mungkin mentafsirkan antara satu dengan yang lain. Okey, misalnya Syekh Abdullah bin Baz. Beliau ini mufti di Saudiah yang telah wafat, telah mentafsirkan apakah dia tauhid rububiyah. Beliau mengatakan tauhid rububiyah ini adalah tauhidullah subhanahu bi af'alihi wa huwa al-imanu bi annahu al-khaliqur razzaqul mudabbiru li umuri khalqihi al-mutasarrifu fi syu'uni khalqihi bid-dunya wal akhirah la syarika lahu fi dhalika. Kalau tafsiran seperti ini memang jelas, tak ada masalah. Tauhidullah subhanah bi af'alihi. Tauhid rububiyah ini maksudnya mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, tak ada masalah ibarat ni. Apa maksud tauhidullah subhanah bi af'alihi? Maksudnya wa huwal iman bi annahu al-khaliq ar-raziq al-mudabbir li umuri khalqi. Jelas, memang betul pun, kita sepakat. Beriman bahawa Allah cipta, betul. Allah memberi rezeki, betul. Allah mentadbir, betul. Tak ada masalah. Apa lagi? Al-mutasarrif fi syu'uni khalqihi bid dunya wal akhirah, yang mengendalikan segala urusan makhluknya dunia akhirat. Lagi apa? La syarika lahu fi dhalika. Tidak menyengutukan Allah dalam perkara ni. Kalau dalam ilmu tauhid yang kita belajar, ringkas je. Dalam bab apa ni? Ini ada dalam bab, dalam sifat 20, wahdaniyah. Wahdaniyah, tauhiduz zat, tauhidul af'al, tauhid al-asma', tauhidus sifat. Maka ini termasuk dalam tauhidul af'al. Faham? Bahawasanya sama. Dan kita telah tafsirkan tempoh hari, rububiyah ni apa? Sebab itu, semata-mata satu orang itu dia doa, ya Allah, dengan kedudukan Rasulullah di sisimu, terimalah doaku. Jadi orang ini secara jelas, siapa yang belajar tauhid mu faham, tak ada apa masalah pun yang bertentangan dengan tauhid. Dia bukan minta dengan Nabi, minta dengan Allah. Faham? Kemudian ada juga berhujah, kenapa perlu wasilah? Berdoa dengan wasilah ni perbuatan orang kafir. Jadi kafir ni atas mulut ringan je. Jadi mereka membaca ayat Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ayat ni. Dia kata ayat ni adalah dalil tawassul ini kafir, perbuatan orang kafir. Kalau kita amati ayat ni bunyi terjemahan dia apa? Orang musyrikin kata, tidaklah kami sembah berhala-berhala itu, melainkan supaya berhala-berhala itu menghampirkan diri kami dengan Allah. Maksudnya apa? Mereka ni sembah berhala, faham? Dia kata sembah Tok Pekong tu, bila Tok Pekong sayang, Allah sayang kita. Sembah. Apa ibadat yang sepatutnya dibuat kepada Allah, dibuat kepada berhala? Ada orang Islam buat macam tu ke? Bila orang Islam cium tangan pun tak boleh, jadi syirik. Semua tak boleh. Seolah-olahnya dia kata cium tangan ni mengagungkan selain Allah. Jadi masalah ni semua berpunca daripada tak faham, tak boleh beza garis sempadan antara kufur dan syirik. Ada antara kitab Burdah, dipanggil kitab Burdah Busiri. Kitab ni memang kitab syirik lah di sisi sebahagian orang duk baca kan. Jadi satu orang ulama kata, siapa yang melihat adanya syirik dalam Burdah Busiri, maka dia kena cek balik ilmu dia tentang tauhid. Dia faham ke tauhid tu benda apa? Dia tak faham. Definisi tauhid tu tak faham, sehingga campur aduk benda yang bukan syirik dia katakan syirik. Tauhid tu sendiri tak faham. Apa maksud mengisbatkan rububiyah kepada selain Allah? Mengisbatkan tasarruf mutlak. Kita i'tiqad ada selain Allah ada kuasa mutlak. Kalau dia nak turunkan hujan, dia tak perlukan kuasa Allah, dia tak perlukan izin Allah, dia tak perlukan siapa pun. Dia dengan diri dia sendiri boleh buat. Siapa i'tiqad selain Allah boleh buat macam tu, kafir. Faham?
Tak perlu benda besar. Makan nasi, kalau i'tikad nasi itu dengan dirinya sendiri bagi kenyang, tak ada kaitan langsung-langsung dengan Allah, kita belajar dalam Kifayatul Awam, syirik, kafir. Faham? Itu i'tikad tabaiyin, ahli falsafah, ahli sains yang kafir. Sebab ahli sains yang kafir ni, dia i'tikad hukum alam ni dia bergerak sendiri. Dia tak ada kaitan dicipta oleh Allah, dia tak ada kaitan diizinkan oleh Allah, tak ada kaitan langsung. Siapa i'tikad makanan bagi kenyang dengan i'tikad tadi, kafir. Tapi kalau dia kata, oh makan nasi ni kenyang lah, dia sebut kenyang, tapi dalam hati dia tetap meyakini yang bagi kenyang Allah. Ni asbab, atas nama asbab. Dia cakap tu atas nama sababiyah, bukan istiqlaliyah. Walaupun dia tak sebut, tapi itulah maksud dia, sebab dia orang Islam kan. Maka itu bukan kufur, ma'ruf. Nabi pun sebut perkataan sandar kepada asbab. Faham tak? Jadi tak faham apa benda asbab, istiqlaliyah, rububiyah, tak faham, habis semua orang jadi kafir. Wallahu a'lam.